Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini saya nak sharekan dengan korang mengenai satu ibadah yang sering kita lakukan setiap hari, iaitu mengenai solat. Solat ni benda yang kadang-kadang kita rasa macam berat nak lakukan lah, termasuklah saya kan. Solat ni memang kita nampak macam sampai kena satu hari solat 5 waktu kan. Dulu waktu saya bekerja, saya adalah jumpa dengan beberapa kawan saya yang tidak mendirikan solat. Jadi bila saya berbual dengan mereka, ada di antaranya yang mengatakan saya tak solat sebab mak ayah saya tak solat. Mungkin daripada kecil lagi surrounding dia tak mengencourage dia untuk solat kan. Tapi tak apa lah, kalau lah kita mempunyai background yang tak okey, ataupun mungkin ada di antara ahli keluarga kita yang tak solat, tapi kita tidak bolehlah menyalahkan mereka. Sebab Allah telah memberikan kita akal untuk berfikir, dan juga Allah telah turunkan kepada kita Al-Quran dan juga hadis sebagai petunjuk untuk kita mencari jawapan pada setiap masalah kita. So kalau di antara kita ni masih ada lagi yang belum mendirikan solat secara sempurna, mungkin kadang-kadang tak solat zuhur, tak solat asar, mungkin ada waktu-waktu yang tertinggal, tapi tak apa, hari ni saya nak bagi korang satu pengisian mengenai kenapa solat ni adalah sesuatu yang seronok lah. Kalau kita tengok ketiga disyariatkan ataupun ketiga mana solat itu diwajibkan, sebenarnya berlakunya satu peristiwa, iaitu kita panggil sebagai peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah peristiwa Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit, maksudnya diangkat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa para anbiya. Lepas tu ada juga Nabi pergi melihat alam, melihat syurga dan melihat neraka kan. Tapi dekat sini apa yang saya nak ceritakan dekat korang adalah mengenai peristiwa ketika mana Rasulullah mendapat perintah solat. Waktu Rasulullah mendapat perintah solat, seperti mana yang semua orang tahu, asalnya kita ni diwajibkan untuk solat sebanyak 50 waktu sehari. Cuba korang fikir, gila tak kalau solat satu hari 50 waktu? Kita yang solat 5 waktu ni pun dah tercengang-cengangan. Kadang-kadang kita rasa macam ada masanya bila kita balik kerja, lepas tu asar, kita rasa alamak penat lah nak solat. Ataupun waktu maghrib kan, ketika mana contohnya perempuan kan, kena menguruskan anak, lepas tu kena memasak, lepas tu nak solat pula. Lepas tu ada pula orang rasa macam bila waktu isyak mungkin berat sebab di penghujung hari kan, macam rasa malas nak solat. Ada pula orang struggle dengan solat subuh sebab dia rasa solat subuh ni macam pagi sangat, susah nak bangun. Kalau zuhur pula, orang rasa macam leceh lah, nak kena berhenti kan. Orang rehat tengah hari, makan lunch, aku pula nak kena solat. Okey, memang solat ni dia adalah satu ibadah yang berat bagi yang tak biasa melakukannya. Tapi satu benda yang saya nak sharekan dengan korang, dengan harapan bila korang tahu benda ni, korang akan rasa lebih excited untuk mendirikan solat. Sebenarnya kawan-kawan, pada awal solat tu diwajibkan sebanyak 50 waktu. Okey, kalau siapa yang tak tahu kan, mula-mula Allah nak perintahkan supaya kita semua ni umat Nabi Muhammad untuk mendirikan solat sebanyak 50 waktu satu hari. Tetapi atas nasihat Nabi Musa kepada baginda Rasulullah SAW, better Nabi minta supaya jumlah waktu solat itu dikurangkan supaya umat Nabi Muhammad boleh mendirikannya. Sebab Nabi Musa risau, sebab melihatkan kepada Nabi Musa dan umatnya, solat yang sedikit waktunya itu pun berat. Jadi berlakulah turun naiknya Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta supaya jumlah solat itu didiscountkan. So daripada 50 waktu menjadi 5 waktu. Sebenarnya 5 waktu tu pun Nabi Musa kata better Nabi Muhammad minta kurang lagi, tapi Rasulullah malu kan, dan Rasulullah tak teruskan. Dan jadilah sehingga hari ini kita solat sebanyak 5 waktu sehari semalam. Kawan-kawan, jika sekiranya Rasulullah SAW tidak pergi naik ke atas dan meminta supaya didiskaunkan waktu solat tu, dan kira berlakunya kita solat 50 waktu sehari, sebenarnya kenapa Allah ni nak sangat kita berjumpa dengan dia sampai satu hari 50 kali? Saya bagi satu analogi. Contohlah, korang semua kena dihantarkan untuk belajar dekat sebuah negara yang mana negara tu tak ada seorang pun pelajar Malaysia, dan dekat situ semua orang berbahasa dengan bahasa asing. Dan waktu tu anda telah dihantar ke sebuah universiti yang mana dekat situ memang banyak sangat orang fail exam.
Sebab untuk korang boleh survive kat universiti tu, korang kena score sebagai contoh 3.5 pada setiap sem. Dan subjek yang korang ambil tu terkenal dengan subjek yang banyak orang fail. Bayangkan bila korang sampai dekat universiti tu, apa korang rasa? Mesti rasa cuak kan? Rasa macam bolehkah aku survive, tak ada kawan. Lepas tu korang pun telah dipanggil oleh Dean untuk pergi ke jumpa dengan Dean tu dekat pejabat dia. Ni Dean ni macam pengarah kepada universiti tu. Nak jumpa dengan kita secara personal. Apa kita rasa? Mesti kita rasa macam nervous, takut, tak layak kan? Aku ni siapa je kan? Lepas tu kita masuklah pejabat Dean tu atau pengarah tu, dia cakap, "Oh Izzati, I dapat tahu you ni datang sini susah kan, belajar kat sini memang payah, ramai orang fail. Tapi I nak bagi you satu pertolongan, iaitu kalau you ada masalah, you tak tahu macam mana nak belajar, you tak tahu macam mana nak survive kat you ni, you datang jumpa dengan I akan tolong you." Okay, bila mana seorang dean ataupun pengarah offer dengan kita untuk boleh berjumpa dengan dia, kita rasa apa? Kita rasa terharu, kita rasa malu, kita rasa macam, alah, tak payahlah, aku ni boleh je kot survive sendiri. Aku boleh lah, tak payahlah sampai nak survive kat universiti, nak jumpa dean bagai. Kita google je lah cara nak survive, kita buat je lah apa kita boleh buat kan. Tapi kenapa pula nak jumpa dengan dia? Macam over tak? Contohnya kan, kita tak tahu kat mana nak hantar baju laundry dekat tempat baru tu. Takkanlah kita nak pergi WhatsApp kita punya pengarah. Pengarah you tahu tak kat mana nak hantar Robi kan. Macam pelik kan. Ataupun you rasa macam tak tahu macam nak buat homework. Takkanlah you nak jumpa dengan Dean, I tak tahulah macam nak buat homework. Kan dia pengarah. Biasanya kalau kita nak jumpa dengan pengarah ni, kita cakap lah macam mungkin urusan, kalau urusan nak tukar kos pun kita tak jumpa pengarah. Mungkin kalau kita jumpa pengarah ni benda-benda besar. Contohnya ada orang buat demonstrasi itu ke ini, masa dalam hal-hal yang besar baru kita jumpa dengan Dean. Kita pun decide tak nak jumpa dengan Dean lah. Dean ni duk dah tunggu-tunggu kita kan, duk tunggu sebulan, 2 bulan tak datang. Dean pun call lah kita. Ni Dean call kita ni, dia ada nombor kita. Dia cakap, Izzati, kan I pesan dengan you, kalau you ada masalah, you contact dengan I. Lepas tu you cakap lah dengan dia kan, Dean tak ada masalah, so far you boleh survive kan. Lepas tu Dean tu macam geram lah, macam dia risau. Sebab apa dia risau? Dia tahu ramai sangat orang fail dan dia sangat nak tolong kita. Lalu Dean tu kata apa dengan kita? Satu hari you kena jumpa dengan I at least 50 kali. Apa kita rasa bila Dean tu kata kita wajib untuk pergi pejabat dia, ziarah dia, cerita kat dia masalah? First kita akan rasa, Dean nak jumpa aku ni, student biasa. Lepas tu dapat satu privilege untuk jumpa dengan Dean satu hari 50 kali. You rasa apa? You rasa macam heaven je. You rasa macam best gila. Ibaratnya macam kita ni boleh jumpa dengan Agong suka-suka hati, minta apa-apa je kan. Itu one thing lah. Kedua, kita rasa macam, kenapalah Dean ni nak sangat jumpa aku sibuk-sibuk kan. Kita akan terharu lah kerana dia seorang yang sangat tinggi dan hebat nak jumpa dengan kita dan nak tolong kita. Tapi kita yang sangat sombong ni, kita kata kat Dean tu, tak apalah Dean, insya-Allah saya boleh survive. Kita cakap kita boleh survive by ourselves. Padahal Dean tu dah tengok banyak gila budak-budak yang masuk dekat kita punya U tu memang tak boleh survive. Akhirnya fail. Sedangkan Dean tu yang nak dia nakkan daripada kita hanyalah kebaikan. Jadi Dean telah mewajibkan kita, okay, kau tak nak jumpa aku 50 kali sehari kan, you jumpa I at least satu hari 5 kali je. 50 waktu berat kan, 1 hari 5 kali je lah you jumpa dengan I. You jumpa dengan I, tapi you cakap tak apa, I boleh survive Dean, I boleh survive Prof. Lepas tu Prof kata tak boleh, you boleh survive ke you tak boleh survive, you kena jumpa dengan I. Kenapa? I tahu you tak boleh. Kita kan, bayangkan kita daripada kelas kan, habis kelas pukul 12. Lepas tu kita teringat, alamak Dean panggil jumpa pukul 1, malasnya. Kita pun pergi dah dekat Dean. Kita jumpa dengan Dean. Lepas tu Dean tanya, okay macam mana hari ni? Tak ada apa-apa Dean. Takkan tak ada apa-apa. Kita pun cakap lah, Dean tadi saya dekat kelas, I tak faham lah apa yang Prof tu ajar. You tak faham ke? Okay meh, I ajar you. Bila kita keluar daripada jumpa Dean tu kadang-kadang mungkin dia tak bagi penyelesaian, mungkin dia bagi encouragement, atau mungkin dia ajarkan kita subjek tu kan. Kita akan rasa apa? Rasa tenang kan. Lepas tu kita pun baliklah kelas, belajar-belajar sampai dah petang. Bila petang kita ada masalah pula, duit tak cukup. Lepas tu kita macam, alamak, habis kelas ni aku nak balik rumah. Tapi Dean teringat, Dean kata satu hari you kena jumpa dengan dia 5 kali. You pergilah pejabat Dean tu dengan susah payah, you dah penat. Sampai kat Dean tu, Dean kata macam mana? You macam, penatnya. You cakap dah jumpa Dean tu punya dah menanti-nantikan kita kan. Tapi kita macam buat tak tahu kat dia kan. Tapi kita cakap juga, Dean ada masalah apa dia? I tak cukup duit lah. Lepas tu Dean tu kata, tak cukup duit ke? Nah, I ada duit ni. Tak apa ke Dean? Tak apa, duit ni lebih. Dean tu bagi duit. Lepas tu kita pun baliklah rumah kan. Kita pun solat. Lepas tu mainlah sukan petang-petang kan. Lepas tu maghrib dah mandi-mandi semua. Lepas tu macam, alamak,
Lupa, Din kata kena jumpa dia. Jadi macam rasa malas gila dah balik rumah nak kena jumpa dia lagi. Tapi you pergilah dia. You rasa macam you tak perlukan dia. Tapi bila you jumpa dengan dia, you macam cakap dengan Din, ni tak rasa nak apa minta dengan dia. Tapi bila you jumpa dengan Din tu, you rasa macam tak tahulah kenapa you rasa macam hati you tenang. Sebab apa? Sebab Din tu macam bagi encouragement kat you. Okay fine. Lepas tu seterusnya lah, you nak, lepas tu dekat-dekat dah habis jumpa waktu maghrib. Lepas tu dekat-dekat isyak tu, pukul 8 macam tu, you macam nak lepak-lepak lagi kan, nak tengok YouTube ke tengok TV. Lepas tu kena jumpa Din lagi kan. You macam tak agak lah jumpa Din kan. Tapi you pergilah juga jumpa. Lepas tu esok you tidur, pagi-pagi lagi jumpa lagi Din. You rasa macam kena jumpa selalu kan. Okay, mungkin you akan rasa macam malas ke berat kan. Tapi kalau seseorang yang merasakan dia dapat kenikmatan untuk boleh siapa je dekat sini yang saya bagi analogi ni kan, impossible dalam hidup kita ni kita ada satu peluang untuk ada hubungan secara direct dengan pengarah college kita, dengan pengarah tempat kita belajar. Impossible kan. Kalau lah let's say lah kita diberikan satu kenikmatan, kita diberikan nombor telefon Din kita, dan Din kita tu membenarkan kita untuk WhatsApp dia, call dia, anything, kita akan rasa apa? Kita akan rasa macam bestnya boleh cakap dengan Din. Dia adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Tapi hampir-hampir jarang-jarang lah kita ni boleh ada hubungan secara direct dengan Din, unless Din tu ajak kita ke pakcik kita kan. Tapi kawan-kawan, itu hanyalah sebuah analogi. Saya rasa korang boleh faham apa yang cuba saya nak sampaikan. Begitulah solat. Solat ni memang berat. Dia rasa macam leceh kita nak ambil wudu kan. Kalau kita dah penat-penat bekerja, kita nak kena bersihkan badan kita. Lepas tu kita kena tinggalkan kerja kita. Macam-macam mana pun kita nak kena pergi lari solat. Tapi kawan-kawan semua, sebenarnya dalam solat kita tu, Allah tahu kehidupan dekat dunia ni tak mudah. Sebab aim kita sebenarnya nak kembali ke akhirat dan adanya pertemuan dengan Allah. Ramai orang hidup kat dunia ni lupa bahawa dunia ni sifatnya sementara, dan kehidupan sebenar adalah di akhirat. Dia rasa bila dia hidup kat dunia ni kan bila orang hidup kat dunia, dia akan plan. Dia nak rumah macam mana, dia nak kereta macam mana, dia plan lah nak kahwin dengan orang macam mana. Tetapi tak ramai pun di antara kita nak plan. Dia nak rumah macam mana ke akhirat kelak, dia nak kereta macam mana ke akhirat kelak, dia nak kehidupan yang macam mana dekat akhirat kelak. Tetapi ramai orang merasakan dunia tu seolah-olah selama-lamanya, sedangkan akhirat itu jauh lebih besar. Jadi ramai di antara kita terlupa tentang hakikat tu dan terlalai dengan kehidupan dunia ni. Lalu Allah telah mewajibkan solat kepada kita ni sebab Allah sangat nak menjaga kita. Sebab Allah tak nak kita ni lalai, sesat dan akhirnya masuk ke neraka. Kan kita semua tahu yang Allah ni sifatnya yang maha pemurah, maha penyayang, Al-Wadud, maha mencintai dan menunjukkan kecintaan kepada hamba-hambanya, Al-Muhaimin, yang maha melindungi. Allah ni sangat sayang kepada kita kan. Allah ni sangat Ar-Rahman kan. Dia sangat nak betul-betul Allah ni sentiasa melihat kita siang dan malam. Jadi sebenarnya di sebalik hikmah solat ni adalah, solat ni sebenarnya memberikan kekuatan kepada kita untuk dalam setiap urusan kita kembali mewajahkan diri ataupun kembali berjumpa dengan Allah, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah atas segala masalah dalam kehidupan kita. Bayangkan kawan-kawan, dunia ni bukanlah tempat yang senang. Kita ni ada banyak masalah. Masalah daripada segi wangnya, masalah kurang motivasi, mungkin masalah bergaduh dengan kawan, berbagai masalah lagi kita ada. Alangkah ruginya kan bila mana Allah telah memberikan kita suatu privilege, iaitu kita boleh berbicara dengan dia secara direct tanpa ada pertengahan di antara kita dan dia, dan kita boleh meminta apa-apa dengan dia. Sebenarnya Allah bukanlah nak memberatkan kita dengan solat, tetapi lebihnya Allah hendak membantu kita dalam kehidupan kita. Tapi sayanglah kita kalau kita telah diberikan satu kelebihan untuk mempunyai hubungan direct dengan yang maha tinggi. Dia bukan, Allah ni bukan tinggi yang biasa-biasa. Dia adalah yang maha tertinggi di antara yang tinggi. Contoh kita rasa dekat negara kita yang tinggi mungkin Perdana Menteri, mungkin Agung, mungkin orang-orang kaya kan, sebab kita rasa mereka mempunyai kelebihan berbanding kita. Tetapi tidak kawan-kawan, Allah adalah yang paling tinggi sekali dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya, dan dia memiliki seluruh alam ini. Rugilah kita kan, Allah telah memberikan satu privilege untuk kita boleh berdirect dengan dia, tapi kita tak nak gunakan kenikmatan ini untuk solat dan menghadap dia. Sebab itulah solat ni adalah perasaan bila mana kita nak berjumpa dengan Tuhan kita, nak berjumpa dan kita nak
meluahkan segala masalah kita dan kita nak membetulkan balik semula. Bila kita sujud tu, nanti next video saya, insya-Allah kita akan go through apakah simbolik di sebalik takbir, mungkin apakah yang ada di sebalik surah Al-Fatihah, kenapa kita sujud, kita rukuk. Mungkin kita di antara kita tak faham maksud Al-Fatihah, sebab itulah solat tu merasa satu keberatan. InsyaAllah dalam next episode kita akan belajar sedikit-sedikit mengenai bahagian-bahagian solat, InsyaAllah. Okey, sampai di sini saja. Moga-moga solat zuhur hari ni kita jumpa dengan Allah, dan lepas solat tu kita memintalah kepada Allah dan adukanlah kepada Allah segala masalah kita. Dan jangan lupa bahawa dunia ini sifatnya sementara dan kehidupan abadi adalah di akhirat. Jangan lupa doakan saya. Assalamualaikum.